Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan berkongsi dengan pelajar semua berkenaan dengan struktur kurikulum program Bachelor Sains Perniagaan Tani dengan Kepujian yang akan diambil oleh pelajar-pelajar semua. Okey, untuk itu saya akan share screen berkenaan slides yang telah disediakan untuk sama-sama kita lihat. Okey. Slideshow, where is it? Okay. So, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada pelajar semua yang akan mengikuti program Bachelor Sains Perniagaan Tani dengan Kepujian bagi semester 1 sesi 2020-2021 ke Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber di Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Okey, saya mulakan dengan objektif jabatan ini sendiri. Jika pelajar semua dapat lihat, objektif utama kita adalah untuk menjadi pusat kecemerlangan memperkembangkan ilmu perniagaan tani yang berkaitan dengan pengeluaran, pemprosesan dan pemasaran kualiti pemasaran keluaran pertanian melalui aktiviti pengajaran, penyelidikan dan khidmat profesional. Okay, so bila kita cakap pasal perniagaan tani, proses itu bukan hanya di peringkat pemasaran sahaja, tetapi ia merangkumi semua, bermula dengan pengeluaran, selepas itu pemprosesan dan continue dengan pemasaran sehingga berjumpa dengan pengguna, akhir di pasaran. Okey. Okey, ini pula berkenaan program akademik yang ditawarkan di jabatan ini. So basically jabatan menawarkan kursus dalam bidang perniagaan tani dan ekonomi pertanian di peringkat bachelor dan juga siswazah bagi mendapat ijazah berikut. So kita ada satu program bachelor atau undergraduate di jabatan ini, iaitu program yang akan pelajar semua ambil, iaitu Bachelor Sains Perniagaan Tani dengan Kepujian. Selain itu, mungkin apabila pelajar semua telah habis program bachelor ini berminat untuk menyambung ke peringkat siswazah, kita ada 4 program dalam bidang Master Science secara penyelidikan, iaitu dalam bidang perniagaan tani dan juga dalam bidang ekonomi pertanian. Begitu juga dengan PhD. So kita ada 2 bidang ini, iaitu perniagaan tani dan ekonomi pertanian. Seterusnya, saya ingin bercakap berkenaan dengan sistem penasihat akademik. Bagi sistem penasihat akademik, matlamat dan objektifnya adalah untuk membincang masalah pelajar bagi mendapatkan bantuan dan atau nasihat serta merapatkan perhubungan di antara pelajar dengan pensyarah fakulti atau dalam kes pelajar semua dengan pensyarah-pensyarah di Jabatan Perniagaan Tani dan Ekonomi Biosumber ini sendiri. Selain itu, apabila bercakap mengenai pendaftaran kursus hanya dengan persetujuan penasihat akademik. Sebab itu, setiap pelajar diwajibkan untuk berjumpa dengan penasihat akademik sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap semester. Kalau pelajar semua berjumpa lagi kerap, lagi baguslah. Dan selain itu, setiap pelajar boleh meminta nasihat untuk mengatasi masalah akademik dengan penasihat akademik masing-masing yang akan diberikan kepada pelajar semua apabila mendaftar nanti. Selain itu juga, penasihat akademik akan memantau prestasi pelajar secara berterusan dan menjalankan tindakan pencegahan dan pembetulan apabila perlu. Sebab tu saya ingin menasihatkan pelajar semua dari awal ini untuk kenal penasihat akademik anda betul-betul. So apabila ada masalah sama ada besar atau kecil, cepat-cepat jumpa dengan mereka. Okey? Okey, ini pula saya ingin kongsikan berkenaan tenaga pengajar atau pensyarah di jabatan ini. So seperti pelajar semua dapat lihat, saya merupakan ketua jabatan di jabatan ini dan bidang saya adalah menjurus kepada agribusiness marketing ataupun pemasaran perniagaan tani. Selain itu, kita mempunyai beberapa profesor kontrak di jabatan seperti Profesor Datuk Dr. Mat Nasir Samsudin dalam bidang agricultural and resource economics. Dan kita juga ada Profesor Dr. Zainal Abidin Muhammad dan juga Profesor Dr. Muhammad Mansur Ismail dalam bidang agribusiness finance. Selain itu,
Kita ada juga 3 orang Profesor Madya di jabatan ini, iaitu Profesor Madya Dr. Nursidaman yang menjurus dalam bidang Agriculture Extension. Kita ada Profesor Madya Dr. Niti Hirawati Kamaruzaman dalam bidang Agribusiness Supply Chain Management dan juga Profesor Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin dalam bidang International Agribusiness Marketing. Ini pula merupakan pensyarah kanan di jabatan ini. Kita ada Dr. Kelly Wong Kai Seng dalam bidang Agricultural Economics, Dr. Fazlin Ali dalam bidang Agribusiness Accounting and Finance, Dr. Ahmad Hanis Izani Abdul Hadi dalam bidang Agribusiness Marketing, Dr. Nurul Nadia Ramli dalam bidang Agriculture Economics dan juga Dr. Mak Buda dalam bidang Agriculture Economics juga. Dan juga selain itu kita ada Tuan Haji Sabani Saimin yang merupakan Research Fellow ataupun fellow perunding, okey, di jabatan ini. Dan kita ada 2 orang pensyarah iaitu Major Muhammad Fadil Ripin dalam bidang Agribusiness Strategic Management dan Encik Wan Marzuki Wan Bakar dalam bidang Agri Entrepreneurship. Di sini juga pelajar semua dapat lihat kita ada seorang tutor yang akan habis cuti belajar tidak lama lagi iaitu Encik Muhammad Muaz Mahmud yang mana sekarang beliau dalam proses mendapatkan PhD dan baru saja habis dan akan bersama kita tidak lama lagi lah. Okey, sekarang saya ingin kongsikan mengenai Bachelor Sains Perniagaan Tani ini sendiri. So, seperti pelajar semua dapat lihat, kurikulum program ini menggabungkan pengetahuan sains dan teknologi. Sebab tu kurikulum kita ni ada perkataan sains di situ ya, nama dia. Dan makanan serta pengurusan perniagaan bagi melahirkan graduan untuk memenuhi keperluan industri perniagaan tani. Selain daripada itu, kita juga menggabungkan aspek sains dan teknologi makanan dan pertanian yang menjadi sebahagian dari kurikulum program kita ini. Seperti sains tanaman, teknologi lepas tuai, sains haiwan, sains perikanan dan juga sains makanan. Selain daripada itu, aspek seperti pengurusan perniagaan yang meliputi pengurusan, pemasaran, ekonomi, kewangan dan perekonomian juga akan dipelajari dalam program ini. Basically kita merangkumi semualah. Okay, ini pula merupakan matlamat program. Matlamat utama kita adalah untuk melahirkan graduan yang mampu mengurus dan melaksanakan dasar perniagaan dan perkhidmatan perniagaan tani. Selain itu juga kita berharap untuk menghasilkan graduan yang mempunyai atribut keusahawanan dan boleh menguruskan perniagaan tani dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi yang terkini. Yang ketiganya adalah untuk menghasilkan graduan yang mampu menjalankan penyelidikan perniagaan tani selaras dengan perkembangan semasa sektor pertanian di negara kita. Ini pula merupakan pemetaan hasil pembelajaran program dengan hasil pembelajaran. Okay, so kalau kita tengok kita ada 3 hasil pembelajaran program seperti yang saya terangkan sebentar tadi dan kita ada 9 ataupun sekarang ni kita dalam proses untuk mengadakan hasil pembelajaran ke-10 itu numerical. So kalau pelajar dapat lihat kita ada PO1 dari segi pengetahuan, PO2 kemahiran teknikal, praktikal dan psikomotor, PO3 berkenaan dengan pendekatan kemahiran berfikir dan saintifik, dan seterusnya sehingga PO9 iaitu kemahiran kepimpinan. So basically program kita ini harus memenuhi semua hasil pembelajaran yang telah ditetapkan oleh MQA. Ini pula berkenaan dengan sistem akademik. Seperti yang pelajar semua sedia maklum ataupun tahu, okay, minimum kredit untuk bergraduat bagi program kita ini adalah sebanyak 129 kredit bagi program bachelor atau melebihi jumlah ini mengikut ketetapan Senat. Dan bagi tempoh pengajian pula, tempoh pengajian kita adalah selama 4 tahun. Dan dari segi pengkelasan kursus yang akan diambil oleh pelajar semua, ia dikelaskan kepada 3 kumpulan iaitu kursus universiti, kursus fakulti ataupun program ataupun teras dan yang ketiganya kita panggil kursus elektif. Okey.
Dari segi beban kredit pula, pelajar boleh mendaftar minimum 12 kredit per semester dan tidak melebihi 20 jam kredit. Walau bagaimanapun, dalam keadaan khas, beban kredit maksimum boleh ditambah dengan kebenaran penasihat akademik anda dan juga kelulusan dekan fakulti kita sendiri. Selain daripada itu, pelajar tahun akhir boleh mendaftar kurang daripada 12 kredit bagi keperluan bergraduat. Tapi ini hanya untuk pelajar tahun akhir sahaja. Okey? Ini pula berkenaan dengan status pelajar berdasarkan CGPA. Seperti yang pelajar semua sedia maklum, saya harap dah tahulah sedikit-sedikit mengenai sistem CGPA di universiti. Selalunya CGPA kita yang maksimum ataupun yang penuh adalah 4.0. So bagi status baik, pelajar perlu mempunyai CGPA 2 dan ke atas. Dan bagi status percubaan pula, CGPA selalunya kurang daripada 2.0. Selain itu, sekiranya status amaran adalah dengan CGPA kurang daripada 2.0 di mana selepas satu semester percubaan tidak mampu mendapat CGPA 2.0 pada akhir semester tersebut. So maksudnya semester lepas dah kurang 2, semester sekarang pun result anda kurang 2 juga, so akan diberi status amaran. Dan seterusnya gagal dan diberhentikan ataupun kita panggil GB apabila tetap gagal mendapat CGPA 2.0 dan ke atas setelah berstatus percubaan dan amaran sebelumnya. So saya harap pelajar-pelajar semua tidak akan sampai kepada tahap inilah. Saya harap kita semua dalam keadaan status baik daripada semester pertama sehinggalah semester akhir ataupun semester ke-8 apabila anda bergraduat. Okay, ini pula berkenaan keperluan tidak hadir kuliah. So, keperluan kehadiran tidak boleh kurang daripada 80% kuliah yang akan diambil. Kalau kita tengok di sini, seseorang pelajar yang menghadiri kurang daripada 80% bagi jumlah jam dari segi aktiviti akademik yang ditetapkan bagi sesuatu kursus pengajian yang telah didaftarkan tanpa alasan yang tidak mustabah, hendaklah tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir bagi kursus tersebut. Dan pelajar akan diberikan markah sifar untuk peperiksaan akhir tersebut. So saya harap pelajar semua ambil serius berkenaan perkara ini. Okay, so saya tak mahu mendengar nanti ada pelajar yang menghadapi masalah untuk mengambil peperiksaan akhir kerana tidak cukup 80% kehadiran kuliah sepanjang semester. Okey, ini pula merupakan struktur kurikulum program kita. Okey, so seperti yang saya terangkan sebentar tadi mengenai penggelasan kursus. So untuk kursus universiti kita ada 25 jam kredit. Untuk kursus teras pelajar perlu mengambil 71 jam kredit dan kursus elektif pula adalah sebanyak 33 jam kredit. So total untuk bergraduat adalah sebanyak 129 jam kredit. So kalau kita tengok tanda star di situ, pelajar juga perlu mengambil sel dan leks mengikut jumlah kredit tertentu berdasarkan keputusan MUAT anda. Okey. Okey, ini pula merupakan antara 25 jam kredit kursus universiti. So kalau kita tengok di sini antara kursusnya seperti PRT 2009 iaitu pertanian dan kehidupan, PPT 4701 kesusahan perniagaan tani, kita ada academic interaction and presentation, academic writing, kemahiran berfikir, pengucapan awam dan seterusnya. Dan seperti yang saya beritahu tadi berkenaan dengan English learning experience itu berdasarkan kepada keputusan MUAT anda sendiri nanti. So ini antara kursus-kursus universiti yang akan diambil oleh pelajar semua. Dan ini pula merupakan antara senarai kursus teras iaitu sebanyak 71 jam kredit. So kalau kita tengok di sini kursus teras kita berdasarkan beberapa bidang iaitu kursus dalam bidang sains seperti amalan ladang, pengenalan kepada sains makanan, pengenalan kepada matematik ekonomi dan perniagaan, kaedah penyelidikan perniagaan tani dan seterusnya. Ini pula kursus teras dalam bidang perniagaan tani seperti ekonomi pertanian, pengenalan kepada sistem perniagaan tani, prinsip pengurusan perniagaan tani dan seterusnya. Dan kita juga ada kursus dalam bidang lain under teras iaitu undang-undang perniagaan yang ditawarkan oleh Sekolah Pengurusan Ekonomi dan Perniagaan.
Ini pula merupakan antara senarai khusus elektif yang akan diambil oleh pelajar semua. So kita juga ada khusus elektif dalam bidang perniagaan tani seperti pengurusan ladang, analisis keputusan pertanian, perdagangan serahan hadapan dan option dan lain-lain lagi lah yang sekiranya pelajar dapat lihat di sini. Dan kita juga ada khusus elektif dalam bidang lain seperti perancangan program dan pengembangan pertanian, bisnes English, pembangunan kepimpinan dan juga bahasa asing. Okey, ini pula saya kongsikan berkenaan dengan skema pengajian program. So selalunya kita akan menyiasatkan pelajar untuk mengikuti skema berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. So apabila anda datang mendaftar pada semester akan datang, itu pada minggu hadapan. Okey, so saya harap pelajar semua dapat mendaftar kursus-kursus ini. Selain itu, pelajar nanti boleh berbincang dengan penyiasat akademik yang akan diberikan berkenaan pendaftaran kursus ini. Tapi memandangkan kita dalam situasi pandemik COVID-19, so ada sedikit perubahan berkenaan kursus. Sepatutnya kita ada lagi satu kursus, iaitu amalan ladang, amalan pertanian, tapi tidak ditawarkan pada semester ini kerana kursus tersebut 100% di ladang. So kita tawarkan pada semester akan datang. So ni antara kursus yang perlu diambil oleh pelajar apabila mendaftar pada minggu hadapan. Okey, ataupun pada minggu inilah apabila pelajar membuat pendaftaran. So ini antara kursus-kursusnya, iaitu pengenalan kepada sains makanan, pengucapan awam dan seterusnya, di mana jumlah kredit yang perlu diambil adalah sebanyak 18 jam kredit. Okey, so seperti yang saya maklumkan tadi, pelajar juga perlu mengambil IELTS ataupun kursus-kursus yang berkaitan dengan English Learning Experience berdasarkan keperluan MUAT. So nanti pelajar semua boleh berbincang dengan penasihat akademik masing-masing sama ada kursus mana yang perlu diambil oleh pelajar semua berkaitan dengan IELTS. Okey, ini untuk semester pertama di tahun pertama. Dan ini antara skema untuk semester kedua di tahun pertama, iaitu amalan ladang, academic interaction and presentation, dan juga co-curriculum berkredit. So ini antara kursus-kursus untuk semester 2 di mana jumlah jam kredit yang perlu diambil adalah sekitar 20 jam kredit. Okey, ini pula semester pertama bagi tahun kedua. Pelajar perlu mengambil kursus seperti academic writing, ekonomi pertanian, prinsip pemasaran perniagaan tani, perekonomian kos dan pengurusan perniagaan tani, sistem pengeluaran pertanian dan juga satu kursus elektif yang boleh dipilih ataupun berdasarkan apa yang ditawarkan oleh pihak jabatan pada semester tersebut. Dan jumlah kredit yang perlu diambil adalah sekitar 18 jam kredit. Seterusnya saya kongsikan skema untuk semester kedua di tahun kedua. Antara kursus yang perlu diambil seperti kemahiran berfikir, undang-undang perniagaan, statistik dalam perniagaan tani dan 2 kursus elektif. Dan jumlah kredit adalah sekitar 18 jam kredit. Seterusnya, skema pengajian bagi tahun ketiga di semester 1. Antara kursus yang perlu diambil seperti kaedah penyelidikan perniagaan tani, keusahawanan perniagaan tani, amalan ladang iaitu dari segi pengurusan ternakan dan 3 kursus elektif yang boleh dipilih oleh pelajar semua. Dan jumlah kredit yang perlu diambil adalah sebanyak 16 jam kredit. Dan ini pula skema pengajian bagi semester 2 di tahun ketiga ataupun semester 6. Okey, antara kursus yang perlu diambil iaitu ekonomi perniagaan tani, projek ilmiah tahun akhir dan juga 3 kursus elektif. So pada semester ini pelajar semua akan memulakan projek tahun akhir dan semua pelajar akan diberikan seorang supervisor ataupun penyelia untuk memantau projek ilmiah tahun akhir ini. Dan pada tahun 4 di semester 1 ataupun semester 7 kita panggil, pelajar perlu mengambil subjek pengurusan rantaian bekalan produk makanan dan menyambung projek ilmiah tahun akhir tadi, iaitu dengan kita panggil PPT 499B. Dan pelajar juga perlu mengambil 2 kursus elektif. Dan jumlah kredit yang perlu diambil pada semester ini adalah sebanyak 12 jam kredit. Dan pada semester kedua di tahun keempat ataupun di tahun akhir pengajian, pelajar perlu menjalani latihan industri perniagaan tani dan jumlah kredit untuk program LI ini adalah sebanyak 12 jam
kredit. Okey, so pelajar boleh memilih untuk mengadakan latihan industri ini sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Dan selalunya pelajar kita yang pergi ke luar negara, diorang akan buat di luar negara selama 3 bulan dan di dalam negara selama 3 bulan. Ini adalah kerana visa, selalunya visa yang diberikan untuk ke sesebuah negara adalah sebanyak 3 bulan. Dan selalunya untuk menyambung visa kosnya agak tinggi, so that's why selalunya pelajar yang keluar negara dia akan pergi hanya selama 3 bulan dan menyambung 3 bulan yang seterusnya itu di dalam negara. Okey, ini pula berkenaan dengan pengecualian kursus dan pemindahan kredit. So bagi pelajar yang menyambung program Bachelor Perniagaan Tani ini berdasarkan kemasukan asasi sains pertanian dan juga kemasukan diploma. Selain itu, berdasarkan pengalaman kerja, anda semua boleh melakukan pengecualian kursus dan juga pemindahan kredit di awal semester ataupun di semester pertama nanti. So ini antara kursus-kursus yang boleh diminta pengecualian dan juga pemindahan kredit. Dan pelajar semua boleh berbincang dengan penasihat akademik masing-masing berkenaan perkara ini. So ini antara senarai yang saya sertakan dan pelajar semua boleh melihat senarai ini di laman web fakulti ataupun berbincang secara khusus nanti dengan penasihat akademik masing-masing. Dan proses ini perlu dilakukan pada semester yang pertama. Okay? So nanti bila berjumpa dengan penasihat akademik, bagi tahu sama ada anda adalah kemasukan diploma contohnya dan boleh melakukan pemindahan kredit ini. Okay? Ini pula berkenaan dengan English Learning Experience yang seperti saya kongsikan tadi. Okay, so ni antara kursus-kursus yang boleh anda ambil dari semester pertama sehinggalah semester ke-8. Okay, so ini juga nanti boleh dibincangkan secara detail dengan penasihat akademik masing-masing. Sebab sekiranya anda mendapat band 3 dan 4 MUET, okay, khusus LPE yang perlu diambil adalah sebanyak 2 dan selain itu sel juga perlu diambil 2 dan juga 24 Lex point. Okey, so ini semua boleh dibincangkan bersama dengan penasihat akademik masing-masing nanti. Okey. Saya rasa itu sahaja yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan struktur kurikulum program. Okey, saya harap perkongsian ini akan dapat memberi sedikit makluman kepada pelajar sebelum memulakan proses pendaftaran secara khusus di UPM nanti ataupun di Fakulti Pertanian khususnya nantilah. So saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih program ini sekali lagi dan selamat maju jaya. Saya harap pelajar semua peka dengan proses pembelajaran secara online yang akan dijalankan pada semester hadapan ataupun pada semester ini, okey, berdasarkan dengan keadaan semasa COVID-19 yang melanda negara kita. So harap sentiasa pekalah dengan perubahan atau makluman yang diberikan oleh setiap pensyarah berkenaan kursus yang diambil oleh pelajar semua. Okey, dengan itu terima kasih dan saya harap kita akan berjumpa tidak lama lagi dan selamat maju jaya. Okay, saya stop share.